Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faranisha binti Muhammad Fauzi, nombor mesri A187307. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh kepimpinan yang telah saya pilih, iaitu Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Berdasar ringkas Tok Guru Bentara Setia Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, beliau dilahirkan pada tahun 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Tok Guru merupakan anak kepada pasangan Nikmat Alliance Raja Muhammad bin Raja Banjar dan Siti Aminah binti Abdul Majid. Tok Guru merupakan anak kedua daripada 18 orang adik-beradik dalam keluarga besar Nikmat yang mempunyai isteri 4. Tok Guru pernah menerima pendidikan formal di Sekolah Kebahasaan Kedai Lalat, Kota Baru, Kelantan selama 3 bulan. Pada tahun 1936, sebelum berusia 9 tahun, Tok Guru telah dihantar oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Madrasah Diniyah Ittifaqiyah, Certeh, Terengganu untuk berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas bin Haji Muhammad. Kemudiannya, pada tahun 1950, Tok Guru kemudiannya berangkat ke India untuk menyambung pengajian ke Universiti Darul Ulum Deoband, India. Tok Guru kemudiannya mengambil kursus tahsil Al-Quran di Jamiah Qaddamuddin, Lahore, Pakistan pada tahun 1957 selama 4 bulan. Kemudian pada tahun 1958, Tok Guru kemudiannya menyambung pengajian di Universiti Al-Azhar, Mesir dengan beasiswa Muktamar Islam. Tok Guru lulus ijazah sarjana perundangan Islam juga dalam tempoh 2 tahun. Pada tahun 1962 ini jugalah, pada usia 31 tahun, Tok Guru telah mengahwini Tuan Syafariah binti Tuan Ishak pada ketika itu berusia 14 tahun dan dikurniakan 10 orang cahaya mata. Terdapat beberapa sumbangan yang dilakukan oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat dalam pentadbiran Islam. Pertamanya, beliau telah memperkenalkan kaedah dan pendekatan pentadbiran yang unik, di mana pentadbiran yang unik tersebut beliau telah menghidupkan prinsip kedaulatan syariah dalam urusan pentadbiran. Kepimpinan Tuan Guru telah memartabatkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi panduan dan asas utama dalam sektor pentadbiran. Oleh hal demikian, kepimpinan ulama mengambil langkah untuk memastikan agar tidak ada program kerajaan yang bercanggah dengan kehendak syariah Islamiah. Yang kedua, di bawah sistem pentadbiran yang unik juga, Tok Guru telah menggunakan nasyarat dalam sistem pentadbiran. Kepimpinan Tuan Guru telah berjaya mengangkat kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber rujukan utama sebagaimana yang dilakukan oleh kepimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Banyak langkah yang dilakukan oleh kerajaan adalah berpandukan kepada Al-Quran dan hadis secara langsung, seperti arahan menutup aurat kepada kaki tangan awam dan juga peniaga-peniaga. Yang ketiga, di bawah pentadbiran yang unik ini juga, Tok Guru telah menjadikan maqasid syariah sebagai kayu ukur dalam pentadbiran. Menurut konsep maqasid syariah, syariah Islamiah keseluruhannya bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Oleh hal demikian, Islam ini telah menyediakan berbagai bentuk program pembangunan insan dan program perlindungannya yang mantap di semua peringkat. Kepimpinan Tuan Guru telah mengambil berat kepada semua aspek tuntutan maqasid syariah, iaitu maqasid agama Islam, nyawa, maslahah keturunan, maslahah maruah dan juga maslahah harta. Pada masa yang sama, maqasid lain juga tidak diabaikan, iaitu maqasid hajiat dan maqasid kamaliyat. Seterusnya pula, antara sumbangan yang dilakukan oleh Tuan Guru dalam pentadbiran Islam ialah beliau turut mendokong kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dilihat apabila program kebajikan adalah meliputi kebajikan orang awam, kaki tangan kerajaan, golongan wanita, orang bukan Islam dan sebagainya. Sebagai contoh, kita dapat lihat peruntukan hari bekerja dipindah kepada 5 hari seminggu bagi agensi-agensi kerajaan negeri. Pada bulan puasa pula, kaki tangan awam diperuntukkan waktu untuk pulang lebih awal. Peraturan baru menetapkan tidak membenarkan papan iklan yang memperagakan wanita yang mendedahkan aurat. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 1,000 ekar tanah di Kuala Krai untuk perkim membangunkan ladang kelapa sawit bagi kepentingan saudara baru. Selain itu, sumbangan Tok Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat dari sudut pentadbiran Islam juga kita dapat lihat beliau telah memperkasakan konsep amar makruf dan nahi munkar dalam pentadbiran, di mana sebagai contoh apa yang kita dapat lihat, beliau telah mempraktikkan adab majlis yang dianjurkan oleh Islam, iaitu memulakan majlis dengan surah Al-Fatihah dan mengakhiri dengan surah Al-As. Beliau telah menetapkan bahawa sesuatu majlis rasmi hendaklah dimulakan selepas menunaikan solat atau ditamatkan sebelum masuk waktu solat.
Kerajaan juga telah menetapkan susunan tempat duduk yang berasingan antara lelaki dan perempuan bagi sesuatu majlis rasmi. Seterusnya, arahan untuk menguatkuasakan pakaian menutup aurat bagi anggota perkhidmatan awam semasa bertugas telah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Kerajaan negeri juga telah menetapkan penguatkuasaan pakaian menutup aurat bagi pekerja-pekerja di premis perniagaan, dan pada itu juga tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana premis termasuk menarik balik lesen-lesen premis perniagaan sekiranya didapati pekerja-pekerja tidak mematuhi peraturan menutup aurat yang telah ditetapkan. Dari sudut nahi mungkar pula, Tok Guru Ni Abdul Aziz bin Nikmat telah menguatkuasakan untuk menghentikan kegiatan kelab malam di negeri tersebut. Kegiatan kelab malam sebenarnya bercanggah dengan kehendak Islam kerana ianya melibatkan pergaulan bebas, minuman keras, pendedahan aurat, pembaziran wang dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan negeri telah mengambil inisiatif untuk menutup ruang bertambahnya maksiat yang dapat membahayakan generasi muda dan generasi pada masa hadapan. Dalam pada itu juga, apa yang kita dapat lihat sumbangan Tok Guru dalam pentadbiran Islam ialah beliau mengamalkan kesederhanaan dalam pentadbiran, di mana kesederhanaan di sini bermaksud kerajaan menerima apa-apa sahaja yang baik yang berjalan sebelum itu dan menyelaraskan apa-apa yang bercanggah dengan prinsip Islam. Dengan kata lain, kerajaan tidak memusuhi norma dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, apa yang kita dapat lihat, kesederhanaan Tok Guru dalam pentadbiran ialah beliau telah menyelaraskan aktiviti-aktiviti kebudayaan dan kesenian mengikut prinsip-prinsip Islam. Dalam rangka memurnikan aktiviti kebudayaan dan kesenian di negeri Kelantan, kerajaan negeri telah memperkenalkan garis panduan bagi melaksanakan program-program. Pertamanya, mereka telah meluluskan garis panduan kawalan hiburan 2003 di negeri Kelantan seperti menghapuskan mana-mana kesenian yang bersifat pemujaan. Adapun zikir barat yang tidak melibatkan percampuran antara lelaki dan perempuan serta tidak mengandungi kata-kata lucah dibenarkan. Yang terakhir sekali, sumbangan Tok Guru dalam sudut pentadbiran Islam ialah beliau telah memperkenalkan aliran tahfiz dan sains tahfiz dalam pendidikan Islam. Hal ini kita dapat lihat bagi pengajian aliran tahfiz Al-Quran dan Qiraat ini telah mula beroperasi pada sesi pertama di Pulau Condong, Macang yang bermatlamat untuk melahirkan ulama dan para hufaz yang mampu memahami isi kandungan Al-Quran dan menjadi tempat rujuk untuk masyarakat. Dan pada itu juga, bagi mencapai hasrat melahirkan golongan profesional yang mahir dalam dan menghafaz Al-Quran pula, Tok Guru telah memperkenalkan satu aliran tahfiz sains sehingga menjadi rebutan para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka mengikuti pengajian tersebut bermula pada tingkatan 1 dengan pendaftaran pelajar seramai 60 orang pelajar lelaki di bangunan Mahat Muhammadi lelaki dan 53 orang pelajar perempuan di bangunan Mahat Muhammadi perempuan. Diharapkan agar tokoh kepimpinan Tok Guru dapat dijadikan sebagai role model kepada pemimpin-pemimpin di luar sana kerana kita amat memerlukan pemimpin yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam. Sumbangan Tok Guru Ni Aziz Nikmat dalam aspek pentadbiran dilihat sebagai salah satu sumbangan yang sangat besar terutamanya kepada negeri Kelantan pada ketika itu. Segala konsep pentadbiran yang diperkenalkan oleh Tuan Guru Ni Aziz perlu diterapkan dalam model pentadbiran pada masa kini agar dapat selari dengan pentadbiran yang digariskan dalam Islam. Secara keseluruhannya, kepimpinan Tuan Guru Ni Aziz di Kelantan menjadi satu institusi politik Islam yang disegani dan melakar sejarah tersendiri dalam pentadbiran dan politik kerana berjaya membangunkan Islam dan memberikan khidmat kepada rakyat negeri Kelantan selama lebih 20 tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahawa Tuan Guru telah berjaya membawa satu kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat meletakkan kedudukan Islam itu sebagai dasar dalam pemerintahan. Kepimpinan Tuan Guru dalam kerajaan negeri Kelantan pada ketika itu telah memberikan sumbangan yang sangat besar kepada pembangunan Islam dan masyarakat pada ketika itu dengan menggunakan pendekatan sederhana dalam politik dan juga pentadbiran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.